Tuanku, inilah sejarah keagungan bangsa. Raja berdaulat di negeri tatahan Sulaman Dewangga. Hati jelata menjelma taman dan bunga-bunga. Di langit sukma berarakan pelangi dan awan. Berhamparan di kalbu permaidani indah, jaluran rindu merafak kasih luhur dalam lafaz dan sembah. Rakyat tuanku senada bermohon rahmat, Tuhan lindungi di atas takhta menanjakkan darjat. Tuanku, setia rakyat menjunjung mulia, limpahan kasih payung mahkota, kasih rakyat tuanku tiada terperi. Serata pelosok, rantau dan negeri bersyukur rakyat di belahan rasa. Seindah fajar sinar pertama di bumi ini, tuankulah tonggaknya. Patik-patik sekalian bersimpuh menumpang sentosa. Tuanku, tanah ini susuran moyang, tempat mencurah tunduk dan taat. Bersemaraklah lagi jalan kebaktian, berlimpahan gemilang di persada pemerintahan, jelata merata menghirup permai angin sejahtera. Rajaku bertakhta, rajaku berdaulat, mulia tuanku seluruh rakyat menjunjung payung negara, tempat patik-patik tumpang berlindung. Tuanku, tanah ini sungguhlah tinggalan bertuah warisan pusaka titihan moyangda. Maka akan daulat tuanku bersepakatlah patik-patik segalanya pertahankan. Seperti selamanya patik-patik menyaksikan tuanku di mulia Peterana, di gemuruh semboyan, di merdu nafiri, kejaplah patik-patik bertekad. Takkan pudar janji ini, takkan bernokta ikrar suci. Menadah rahmat ilahi mendoakan kemuliaan. Tuhan, perkenankanlah kebesaran raja-raja kami, ampun ke bawah duli. Dirgahayu tuanku, di atasnya singgah sana tuanku, sembah setia ini indah dan abadi. Okay, baik-baik puisi yang memberikan makna yang tersendiri terhadap tema yang kita bicarakan pada malam ini. Terima kasih kepada Dr. Lim Sweetin, penerima Sirat Award Negara. Pastinya bukan orang yang memerlukan pengenalan lebih lanjut. Namun pada malam ini bicara inspirasi kembali untuk kesekian kalinya bagi tahun 2019 ini bersama tema yang bakal kita bicarakan tentang Tiang Seri Negara. Dua panel yang akan memberikan suluhan terhadap tajuk ini juga bukanlah orang yang memerlukan pengenalan lanjut. Perlukah Kak Syam? Tak perlu. Seringkali kita bersama tokoh ini, Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, pensyarah kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum. Terima kasih kerana hadir pada malam ini, Dr. Syam Rahayu. Sesekali kalau tersasul memanggil Kak Syam itu, saya mohon maaflah. Kerana ini seniornya dan yang di sebelah itu juniornya. Saya bersama teman lama tidak berjumpa, Dr. Muhammad Fahdi Yusof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Dr. Muhammad Fathi kini adalah merupakan fellow penyelidik undang-undang dan perlembagaan. Pusatnya ni saya suka. Tadi sembang menarik ni. Tugasnya di Pusat Kajian Fiqh, Sains dan Teknologi, dan universitinya adalah UTM, UTM KL, Jalan Semarak. Kalau ada topiknya tentang sains dan fiqh, maka saya dah jumpa orang ni lah nak bincang. Tapi pada malam ini menariknya tentang Tiang Seri Negara, dan kita telah pun memulakan perbincangan kita pada malam ini dengan nukilan puisi sebegitu rupa. Saya rasa terpukul sikit, Dr. Syam.
Dr. Lim memakai pakaian Melayu penuh tadi tu. Saya pun sama. Kita tidak dinasihatkan untuk. Tapi menariknya kerana pada hari ini meskipun suasana kita berbincang ni agak santai, di luar sana bila bercakap soal tiang Seri Negara ini ada sisi yang menarik untuk kita telaah kerana perkembangan mutakhir ini melihat dinamika yang berlaku di sekeliling kita, perkembangan baik di peringkat negeri, baik di peringkat persekutuan dan peletakan jawatan Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong. Ini pertama kali dalam sejarah kita. Kalau boleh Prof Madya Dr. Syam mengulas dahulu tentang perkembangan ini dalam kerangka kita tahu bidang kepakarannya adalah perlembagaan. Sebagai seorang pakar perlembagaan melihat episod ini dalam konteks latar sejarah negara, apa sudut pandang penting yang perlu difahami? Terima kasih Tuan Syed. Saya pun pelajar juga ni, pelajar perlembagaan. Ya, bila kita menggunakan istilah tiang seri, sebenarnya kita kenal tak tiang seri ni? Berapa ramai generasi kita sekarang mengenali tiang seri ni? Sebab tiang seri ni biasanya dia digunakan untuk rumah-rumah yang dibuat daripada kayu biasanya. Dan seri ni di tengah-tengah dan dia kukuh dan dia menyerikan. Jadi di sinilah dari institusi yang di-Pertuan Agong ni yang kita tahu adalah satu institusi yang dibuat semasa kita merdeka. Baru je wujud dalam 61 tahun gitu. Jadi bila kita kata di mana sebenarnya peranan yang kita letakkan di peringkat persekutuan tu, yang di-Pertuan Agong ni adalah ketua utama bagi negara kita dan dicipta tahta yang di-Pertuan Agong itu atas perkenan 9 orang raja dari negeri-negeri tu. Jadi di sini kalau istilah yang biasa kita nak gunakan dalam perlembagaan yang dalam senario semasa itu meletakkan jawatan. Itu yang istilah yang digunakan dalam perlembagaan. Maknanya dia boleh letakkan jawatan, tender resignation dengan menghantar surat kepada Majlis Raja-Raja. Tapi saya nampak ada perbahasan, adakah turun tahta atau adakah dia adalah letak jawatan ya. Tapi masa ada juga pandangan nyatakan masa kita buat perlembagaan tu istilah bahasa istana ni. Kalau di negeri-negeri bahasa istana seperti abdication, turun tahta. Dan satu lagi disposition. Ini yang berlaku di negeri. Disposition tu diturunkan tahta. Ya? Jadi di peringkat persekutuan kita tak ada istilah disposition atau abdication tu. Jadi itu yang perlembagaan gunakan dalam perkara 32 ya, dalam perkara 32 perlembagaan persekutuan tu. 32 ke 38 kena tanya Dr. Fadli. 32 perlembagaan persekutuan dia tender resignation. Tender resignation meletakkan jawatan. Jadi terjemahannya meletakkan jawatan. Jadi dari peringkat kita kena perhati juga sejarah kita sebab di peringkat negeri-negeri tanah Melayu ni perlembagaan itu perlembagaan ni undang-undang tubuh negeri tu dia menggunakan asal usul salah silah dari negeri tu. Tapi bila kita merdeka kita tidak sepatutnya negeri-negeri itu menjadi asas kepada perlembagaan kita lah. Tapi disebabkan mungkin ini satu istilah yang tidak diambil dari negeri-negeri lah. Sebab tu jadi perbahasan tu. Tapi kita jelaslah, kita faham walaupun meletakkan jawatan maksudnya turun tahta. Tapi cuma beza tak tahta persekutuan yang di-Pertuan Agong dengan tahta di negeri-negeri. Ada beza sikit sebab di persekutuan ni dia bukan hereditary, dia bukan inherit atau warisi. Tapi ia adalah sistem pergiliran. Jadi pada saya dari segi bahasa tu tak sama ada kita nak guna turun tahta atau letak jawatan, dia mungkin kerana ada perbezaan antara kedua-dua institusi beraja di negeri dan persekutuan tu. Jadi apapun yang berlaku ni pada saya perlembagaan dah bersedia dengan keadaan di mana sekiranya tuanku yang memegang tahta yang di-Pertuan Agong itu fikirkan lebih elok baginda melepaskan jawatan tersebut dan perlembagaan menyediakan mekanisme dia. Tak boleh paksa sebab nak jadi Agong ni dia kena setuju sendirilah. Dari awal pemilihan pun baginda hendaklah bersetuju untuk menjadi yang di-Pertuan Agong. Jadi istilah letak jawatan itu tidaklah salah dari sudut pengistilahan perlembagaan kita kalau merujuk kalau perlembagaan yang gunakan istilah itulah. Dr. Muhammad Fathi, tiang Seri Negara ini membawa erti apa kalau melihat dari kacamata doktor? Kerana tadi digambarkan adalah penyeri
adalah merupakan pasak yang paling kukuh dalam sebuah sistem rumah kayu Melayu lama. Namun kelihatannya apa yang berlaku ini adalah satu unprecedented. Saya tak pasti kalau istilah anomali itu boleh digunakan. Ia mungkin bukan anomali kerana peruntukannya ada. Jadi ia adalah merupakan satu proses yang option yang disediakan dalam peruntukan kita. Namun apa ertinya Doktor melihat tiang seri negara apakah berlakunya episod-episod sebegini? Terima kasih Tuan Syed. Jika dilihat konsep tiang seri itu seperti yang disebut oleh Dr. Syam tadi berkaitan dengan tiang seri, sebenarnya bukan sahaja aspek seri itu bermakna dia jadi tumpuan kan, menjadi tumpuan berada di tengah-tengah, tetapi juga aspek dari sudut kukuhnya dan juga pergantungan bumbung serta struktur rumah itu kepada tiang seri. Saya kira itu satu aspek yang penting untuk kita lihat jugalah. Dan apabila berlaku peletakan jawatan itu tak bermakna tiang seri itu rebah. Sebab sistem kita bukan berdasarkan kepada kedudukan individu jadi Pertuan Agong itu, tetapi dia lebih kepada satu institusi. Dan memang perlembagaan menyediakan mekanisme dia apabila seseorang Jadi Pertuan Agong meletakkan jawatan secara automatik, tugas dan tanggungjawab itu ditanggung oleh timbalan Yang Pertuan Agong yang memangku tugas-tugas Yang Pertuan Agong. Saya kira itu berjalan dengan baik. Dan kalau kita perhatikan di dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja sejurus selepas peletakan jawatan itu, tugas untuk memangku tugas Yang Pertuan Agong itu diberikan kepada timbalan Yang Pertuan Agong, iaitu Tuanku Nazrin Sultan Perak. Saya kira itu perjalanan itu lancar. Cumanya aspek yang ditanya tadi, tiang seri ni saya ingat bukan persoalan dari sudut perlembagaan saja. Betul, dari sudut perlembagaan Yang Pertuan Agong adalah ketua utama negara, ketua tertinggi Angkatan Tentera, bahkan ada kuasa pengampunan dan juga bermacam-macam, termasuk institusi perundangan itu, parlimen itu, 3 elemen, salah satunya Yang Pertuan Agong. Maknanya kedudukannya sangat tinggi dari sudut perlembagaan. Bahkan kalau kita membaca perlembagaan, nama Yang Pertuan Agong itu lebih banyak daripada nama Perdana Menteri. Perkataan itu, perkataan Yang Pertuan Agong itu sangat banyak berbanding dengan perkataan Perdana Menteri, kan? Tetapi dari sudut realitinya, Yang Pertuan Agong dalam banyak hal perlu mendapat nasihat Kabinet dan juga Perdana Menteri. Cumanya saya melihat aspek tiang seri itu dari sudut realiti itu lebih penting sebenarnya. Bukan kerangka perlembagaan saja. Maksudnya bagaimana perasaan rakyat melihat institusi beraja itu sebagai satu institusi yang boleh menjadi tiang seri, menjadi tempat untuk berlindung, tempat untuk bergantung, dan juga sebagai satu tempat untuk mencurahkan kasih sayang sebagai seorang pemimpin. Saya kira itu aspek yang lebih penting. Dari sudut konsep tiang kita seri. boleh perdamkan itu seketika nanti. Saya cuba meletakkan Dr. Syam dan juga Dr. Muhammad Fatih, diri saya melihat ini dalam kerangka sebagai marhain. Kerana digambarkan tadi tiang seri, satu pasak yang penting kepada keberadaan sebuah rumah. Tetapi kesegeraan untuk mengisi itu kelihatannya penuh dengan prosedural dan kelihatannya kita harus mematuhi certain decorum dan juga seremoni yang tertentu, berbanding dengan misalnya kekosongan dalam konteks kepimpinan politik. Seolah-olah ada yang menggambarkan bahawa tidak merasakan apa yang Dr. Fatih sebut tadi, bahawa penting kerana ia bukanlah satu yang kelihatannya macam pasak yang harus kita pegang saban hari. Sebaliknya lebih mungkin bersifat seremonial kerana ada orang yang cenderung untuk menterjemahkan simbol itu semata-mata secara simbol yang literal, tetapi tidak ada pengukuhan dalam konteks perlembagaan itu sendiri. Besar soalan ni. Dr. Syam dah melihat saya ke mana nak bawa perbincangan ini, tapi kita berehat dahulu untuk memberikan ruang kita meneroka persoalan secara lebih mendalam. Jadi jangan ke mana-mana, kita bertanyakan tentang kepentingan simbol sistem Raja-Raja Melayu dalam konteks Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Kita kembali sejurus lepas ini. Bicara inspirasi pada malam ini memberikan fokus tentang tajuk Tiang Seri Negara, dan kita telah mengulas tadi tentang kedudukan Yang di-Pertuan Agong bersama dua panel, Profesor Madya Dr. Syam Rahayu dan juga Dr. Muhammad Fatih, masing-masing dari UIAM dan juga UTM. Kita tak mahu juga pendekatan ini terlalu akademik nanti sebab dua-duanya akademia kan. Untuk penerbit saya kata Tapi saya gantung tadi satu soalan sebelum kita berehat, ya.
penjelasan awal itu meletakkan kepentingan institusi raja yang mana Tiang Serinya adalah Yang di-Pertuan Agong. Namun ada yang cenderung mengatakan ini simbol. Dan berbahayanya adalah setengah itu pula menganggap ini hanya simbol. Kerana itu kita tidak perlu terlalu bergegas mengisi kekosongan yang ada. Kerana apa juga dinamika yang ada dalam negara ini masih boleh berlangsung. Bukanlah sesuatu yang perlu disegerakan. Apa komen sebagai ekonom? Kena pergi akademik balik. Bagaimana Dr. Shah melihat ini? Rata-rata masyarakat menyebut Yang di-Pertuan Agong itu simbol, raja itu simbol. Maaf, saya tak setuju. Okay. Kalau tidak simbol maka disebut apa? Dia adalah satu Tiang Seri lah tadi sebut. Okay. Tapi saya kata lebih kepada pasak kepada negara yang diberikan fungsinya yang tertentu. Contoh kalau kita tadi Tuan Syed kata kita tak isi, tapi Dr. Fadhil kata cepat-cepat isi oleh Yang di-Pertuan yang Timbalan di-Pertuan Agong kan. Jadi benar sebab masyarakat negara kita tidak akan berlangsung rutin itu kalau tidak ada ketua utama negara. Dan yang dikatakan simbol tu bila masyarakat melihatnya sebagai satu macam perhiasan lah kalau simbol ni kan. Tapi sebenarnya institusi beraja itu bukan perhiasan, dia bukan kosmetik. Kita kena juga pergi kepada perlembagaan. Realitinya ialah bila kita lihat dalam perlembagaan tu, perkataan Yang di-Pertuan Agong ni disebut 450 kali dalam perlembagaan. Jadi dia macam banyak kali disebut tu. Jadi mesti ada fungsi dia. Yang ini kita perlu teroka secara akademik melihat sifat autoktoni. Ni nak suruh payah sikit ni. Jadi akademik balik. Tapi saya nak guna lepas ni. Sifat yang sangat indigenous, asli tu. Dan dibekalkan dengan kuasa-kuasa yang asli. Tadi Dr. Fatih sebut kuasa pengampunan. Dia bukan simbol. Kalau tak ada, tuanku tak boleh, sepatutnya tak boleh mengampun. Dia ampunkanlah. Kalau tuanku tidak bubarkan dewan, tak terbubarlah dewan. Itu maknanya dia bukan simbol. Ada setengah kuasa yang dipegang oleh Yang di-Pertuan Agong atau Sultan bagi negeri-negeri. Saya kena juga cakap. Sebabnya kita mengamalkan sistem constitutional monarchy. Raja berperlembagaan. Jadi perlembagaan itu mengangkat institusi beraja. Apabila kita nak merdeka, kita angkat institusi itu duduk dalam perlembagaan, constitutional monarchy. Kita berbeza dengan raja berperlembagaan, monarki di UK. Mereka mengamalkan sistem parliamentary democracy monarki. Kita constitutional monarki. Maknanya dia raja itu diangkat dan disahkan oleh parlimen. Kita tidak. Raja itu diangkat dan disahkan oleh Jemaah Pangkuan Negeri, Majlis Perajaan Negeri, dan dalam perlembagaan negeri-negeri dibuat peruntukan yang khusus bagi mengangkat raja bagi negeri-negeri. Jadi ia bukan simbol dan ia diberikan kuasanya. Tapi jadi masyarakat, fahaman umum masyarakat ia cuma simbol tu akan merendahkan institusi beraja. Jadi saya fikir kalau kita terus-terusan menyatakan ia hanya simbol, kita tidak akan nampak peranan institusi beraja itu di dalam pelaksanaan pentadbiran negara. Kan kata-kata seperti dia institusi beraja ini bukan mentadbir negara. Sebenarnya itu sedikit ada yang tak kena dalam mengumumkan tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong itu. Mereka keliru dengan separation of powers ini juga barangkali dalam konteks. Mereka sebenarnya terpengaruh dengan raja bertindak atas nasihat. Bila raja bertindak atas nasihat, mendengar nasihat Perdana Menteri semua, itu betul. Banyak kuasa raja yang hendaklah dilaksanakan dengan nasihat Perdana Menteri. Tapi rakyat kena tahu juga perlembagaan memberikan kuasa budi bicara. Contoh dalam itu kita lihat dari perkembangan politik kan. Kita tengok kalau nak bubar dewan kena menghadap tuanku. Tuanku tak nak bubar, tak jadi. Kita dah ada pengalaman negara. Maknanya itu ada peranan yang disebut dalam perlembagaan. Saya terlepas pandang. Apakah pernah dalam episod sejarah negara di mana nasihat eksekutif tidak diterima pakai oleh Agong? Nasihat eksekutif tidak ada. Di peringkat persekutuan belum pernah. Di peringkat negeri ada kan. Di Perak pernah berlaku. Di Kelantan sampai berlakunya
emergency proklamasi darurat 1975-76 kan. So itu pernah berlaku, menunjukkan kuasa raja tu ada. Dia boleh baginda megang. Jadi kita jangan silap faham sebab kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen serentak. Dia complement each other. Dia melengkapi antara satu sama lain. Jadi tak kena kalau kita kata simbol semata-mata. Jadi bukan Donald Trump saja yang boleh menggantung kerajaan. Dr. Fatih, bila melihat realiti ni, sebab kita mengatakan negara kita demokrasi, kita mengatakan dan sistem demokrasi itu membenarkan rakyat memilih. Tetapi paralel dengan itu, bahkan mungkin bukan paralel, berada di puncaknya itu, kita ada satu sistem monarki yang mana rakyat tidak ada suara di situ. Bahkan diserahkan bulat-bulat kepada majlis raja dengan sistem penggiliran yang ada. Saya yakin tidak semua rakyat faham dan fasih tentang sistem penggiliran ini. Jadi bagaimana hubungan simbiotik antara sistem monarki dan demokrasi dalam konteks Malaysia ini mengukuhkan atau punya cabaran yang tersendiri. Bagaimana Dr. lihat? Saya kira ini satu soalan yang menarik juga, Tuan Syed. Sebab kalau kita tengok demokrasi itu memberikan hak kepada rakyat. Bermakna rakyat itu dapat menentukan hala tuju negara, bahkan dapat menentukan siapa yang memimpin negara. Dan dalam masa yang sama, di dalam negara kita, kita mengamalkan satu sistem yang kalau tengok dari sudut demokrasi, tidak demokratik. Maknanya ada pemimpin yang bukan dilantik, yang ditentukan berdasarkan warisan. Maknanya kalau ikut kaedah demokrasi ini tidak demokratik. Tetapi jika dilihat dari sudut konsep politik, kaedah dari sudut kenegaraan, bila kita sebut amalan demokrasi itu sendiri yang berjalan seiring dengan constitutional monarchy ataupun raja berperlembagaan, dia sebenarnya tidak mendatangkan masalah. Bahkan dari sudut aspek tertentu, dia dapat menyuburkan demokrasi. Sebab berlaku umpamanya di dalam negara yang tidak ada raja, contoh tidak ada raja, mereka ada satu institusi lain seperti presiden contohnya, yang juga ada pilihan raya. Kadang-kadang wujud konflik antara Perdana Menteri dan Kabinet dan juga presiden, bersaing siapa yang lebih berpengaruh. Kadang-kadang menyebabkan demokrasi itu sendiri terbantut. Bahkan di dalam kajian di Europe, daripada 12 negara yang berjaya dalam demokrasi, 10 negara adalah negara yang ada raja, yang monarki, mengamalkan monarki. Bermakna kewujudan monarki itu dia dapat menstabilkan sistem demokrasi itu sendiri. Bahkan kalau kita perhatikan setengah negara yang tidak mempunyai raja yang pure republic, mereka kadang-kadang berdepan dengan situasi. Ada negara contohnya yang dahulunya kuasa ada pada Perdana Menteri ditukar kepada Presiden. Begitu situasinya. Tetapi negara kita lebih stabil. Maknanya ada satu sistem berdasarkan tradisi dan sebagainya. Dan peranan penting institusi raja ni sama ada di peringkat persekutuan dan juga negeri sebenarnya adalah untuk check and balance. Untuk imbang. Kerana kita tahu kuasa jika sekiranya berpusat kepada orang politik semata-mata, ada kecenderungan untuk berlaku penyelewengan. Sebab itulah bila wujud ada satu kuasa lain, bermakna kuasa itu dapat diimbangkan melalui sistem beraja tadi. Dan kalau kita perhatikan di dalam situasi negara kita, contoh seperti yang berlaku di dalam tuntutan untuk mendapat pilihan raya yang lebih adil dan juga bersih. Gerakan bersih itu. Perarakannya menuju ke Istana Cuba Negara. tengok kenapa bersih menggunakan baju kuning. Idea asal bersih yang pertama itu sebenarnya berasaskan kepada mendapatkan sokongan daripada istana, menghantar memorandum ke Istana Negara untuk mendapat sokongan. Bermakna rakyat masih memberikan harapan kepada institusi beraja sebagai satu tempat alternatif kepada orang politik. Ada kebijaksanaan di dalam sistem penggiliran ini apabila ianya diserahkan kepada majlis raja-raja, dan realiti ini agak jauh daripada kefahaman rakyat. Ramai yang ternanti-nanti dan ramai juga yang terkejut menyangkakan bahawa sebagai timbalan yang Deputan Agung maka secara otomatis akan menjadi agung. Ini elok kita jernihkan sedikit. Ini blessings lah. Satu kerahmatan. Sebab apa yang berlaku ni menyebabkan kita sedar dan kita mahu kenal negara kita dah. Selama ni we take for granted, kita ambil mudah. Jadi okey, senang, habis 5 tahun tuanku berangkat pulang, ada pula berangkat tiba ke sini kan. Kalau kita mengikut sistem penggiliran ni, saya selalu guna istilah muafakat. Kita ambil contohnya kerana ialah muafakat. Sebutnya bukan senang untuk seorang raja berkongsi kedaulatan.
apabila melantik Yang di-Pertuan Agong, dalam peruntukan perlembagaan ada juga Majlis Raja-Raja boleh mewakilkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk amalan agama contohnya pada keseluruhan negara persekutuan ni. Jadi di sini pemuafakatan itu, jadi perlembagaan menetapkan dengan jelas. Mungkin penonton boleh rujuklah jadual ketiga perlembagaan persekutuan. Ini saya fikir ini era baru Malaysia ni semua kena rujuk perlembagaan ni. Jangan dengar cakap-cakap di Facebook bergaduh tak tentu pasal kat Facebook kan. Doktor kena buat FAQ perlembagaan. Saya juga ya. Tapi Frequently asked saya questions. fikir semua, tapi saya bersembang dengan Dr. Fatih tadi. Sebenarnya kita kekurangan orang yang betul-betul membaca perlembagaan sebenarnya. Kasihan Malaysia ya. Dan 60 tahun ya. Tapi di sini kalau kita balik pada Yang di-Pertuan Agong ni, dipilih kerana muafakat raja-raja. Bukan senang nak menyerahkan kedaulatan tadi. Sebab ini negeri better. Jadi bukan senang nak bagikan orang lain mewakili negeri itu satu maruah bagi raja. Jadi di sini masa awal-awal dulu bila kita kata Perenggan 58 laporan Suruhanjaya Reid berjanji, Raja-Raja Melayu berjanji untuk mencipta satu tahta baru di peringkat persekutuan, itu tahta Yang di-Pertuan Agong, dan memberikan kuasa juga kepada Yang di-Pertuan Agong walaupun bertindak atas nasihat untuk mendapatkan maklumat tentang negara. Kan jadi macam rakyat kena faham. Maknanya kalau kita rujuk pada perkara 40 dalam braket 1 tu, walaupun Yang di-Pertuan Agong bertindak atas nasihat, ada lagi ayat kat belakang tu. Ni yang kita nak kena baca semua peruntukan ni. Yang di-Pertuan Agong berhak mendapat maklumat daripada Perdana Menteri atau Jemaah Menteri. Jadi susunan ini dibuat berdasarkan muafakat Raja-Raja Melayu. Cuma sinergi dia dengan kerajaan ialah apabila dipilih atau diundi dan dipilih dan berkenan untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong, keputusan itu dibawa oleh penyimpan mohon besar Raja-Raja yang bertindak sebagai setiausaha kepada Majlis Raja-Raja, akan dibawa kepada kedua-dua dewan. Ini ada sinergi antara politik demokrasi dan juga institusi beraja. Dan biasanya yang mengumumkan siapakah yang menjadi Yang di-Pertuan Agong, sultan manakah itu, diumumkan oleh Perdana Menteri. Itu biasa amalan kita. Kita tak tahulah, kita tengoklah, sebab itu tak tertulis dalam perlembagaan siapa nak announce tu. Tapi tertulis dalam perlembagaan ialah setiausaha Majlis Raja-Raja hendaklah menyampaikan keputusan itu kepada dua-dua majlis parlimen, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Ia dipilih mengikut institusi Yang di-Pertuan Agong ini dipilih mengikut susunan yang diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja, pada awalnya mengikut kekananan atau senioriti raja-raja di peringkat negeri, dan kita pun tak tahu sebenarnya ada yang berlaku atas perkenan baginda lah. Tapi untuk rotation yang kedua tu mengikut susunan negeri. Dia bukan lagi mengikut seniority di negeri menjadi raja ya. Jadi ikut negeri. Dan prosesnya ialah negeri yang teratas itu ditawarkan. Dia tak tawar buka semua tawaran siapa nak jadi Yang di-Pertuan Agong, tidak. Masih ikut giliran. Masih ikut giliran. Siapa yang di atas senarai negeri, contoh Sultan Kelantan, Sultan saya turun ke bawah lah sebab dah letak tahta tadi, dan Pahang akan naik sekarang ni lah. Dan tawarannya diberi kepada Pahang. Bila Pahang bersetuju dicalonkan, maka Majlis Raja-Raja akan mengundi. Mengundi itu sesuai atau tak sesuai saja. Kalau dapat 5 undi, maka boleh diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong. 5 tu maknanya 4 tambah 1. Baginda sendiri setuju dan 4 orang sultan-sultan lain. Dan 4 lagi tak setuju, itu tidak boleh diumumkan kepada ramai lah. Sebab itu menunjukkan muafakat tadi ya. Cepat-cepat kertas undi itu dimusnahkan lah. Jadi peraturannya jelas. Rakyat Malaysia boleh baca jadual ketiga perlembagaan Kalau persekutuan. tidak cukup 5 apa jadi? Kalau Penggiliran cukup 5, tawaran akan diberikan kepada negeri yang berikutnya. Dan begitulah seterusnya. Kalau dah sampai kalau ikut senarai sekarang Pahang, Johor dan Perak.
Kalau sampai ke Perak pun tak ada lagi, pergi ke Negeri Sembilan balik maknanya. Ya. Sebenarnya begitu. Jadi jadual ketiga ni ada. Tapi Dr. Syam katakan tadi tak ramai yang rajin nak telaah sampai ke jadual-jadual di belakang ni. Jadi itu satu maklumat yang menarik. Jangan ke mana-mana, kita berjeda seketika dan kembali lebih banyak persoalan berkait tentang Tiang Seri Negara. Assalamualaikum. Hari ini saya berada di salah sebuah pusat membeli belah di Kuala Lumpur. Jadi saya nak tahu kat sini, ramai tak rakyat Malaysia ni masih mengingati rukun negara. Jadi jom ikut saya. Rukun negara ada berapa? 6. Okay, yang ingat tak nombor 2? Tak. Okay. Ingat tak rukun negara? Ingat. Okey. Rukun negara nombor 2 apa? Apa? Nombor 2? Setia kepada raja dan negara. Setia kepada raja dan negara. Setia kepada raja dan negara. Tak ingat. Lama kamu tak ingat. Okey. Yang nombor 2 ingat tak? Dua apa? Kita ingat tak? Tak ingat. So lama lah saya suruh tua. Rukun negara. Rukun 5. Okey. Nombor 2 apa? Kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada raja dan negara. Kepercayaan kepada raja dan negara. Bicara inspirasi, bercakap tentang Tiang Seri Negara. Kadang-kadang Prof Madia dan juga Doktor, sembang di luar ruang udara tu kadang-kadang lagi hangat lah. Biasalah tu. Biasalah tu. Sementara menantikan waktu untuk kita kembali bercakap tentang Tiang Seri Negara, dua tetamu pada malam ni, Profesor Madia Dr. Syam Rahayu dan juga Dr. Muhammad Fathi, masing-masing dari UIA dan UTM, telah pun memberikan suluhannya tersendiri. Tapi saya nak mengangkat satu persoalan dan saya beralih kepada Dr. Fathi kerana sering kali disebutkan bahawa dengan adanya di-Pertuan Agong ni itulah mengikat perpaduan. Ya. Tetapi kelihatannya pada hari ini tidak semestinya begitu. Ya, ada polemik yang tersendiri di peringkat bawah khusus dengan keterbukaan yang ada ini. Jadi pelbagai persepsi dizahirkan sama ada ianya sejajar dengan peruntukan perlembagaan dan undang-undang negara atau tidak, itu perkara yang lain dan kita sudah pun melihat mehnah dan tribulasinya pada hari ini. Jadi bagaimana elemen perpaduan ini dalam konteks yang di-Pertuan Agong itu sebagai pasaknya? Ya. Yang di-Pertuan Agong itu dan juga raja-raja Melayu berperanan sebagai payung negara, itu konsep yang diguna pakai. Dan satu aspek yang penting untuk kita lihat bahawa raja-raja ini dia above politik, maknanya mengatasi politik. Maksudnya raja-raja tidak boleh menyebelahi mana-mana pihak dan juga terlibat dalam pertembungan politik tadi. Dan memihak itu akan menimbulkan masalah sebab parti yang berkuasa itu mungkin bertukar-tukar dan memang dah berlaku pun dalam negara kita dan sikap memihak itu akan menimbulkan risiko yang lain lah. Sebab tu raja-raja dan juga istana berada mengatasi semua dan kedudukan itu meletakkan institusi istana itu sepatutnya dianggap sebagai payung kepada semua, bukan sahaja orang Islam, walaupun di dalam perlembagaan menyebut raja-raja itu sebagai ketua agama Islam, tetapi di dalam perlembagaan juga menegaskan satu konsep yang lebih besar, iaitu yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara dan juga sultan itu ketua bagi negeri, yang menjadi ketua untuk semua tanpa mengira bangsa. Dan saya kira aspek ini penting untuk kita lihat dan cabaran seperti yang disebut tadi lah, cabaran realiti zaman sekarang ni kan, zaman teknologi maklumat yang cepat tersebar dan sebagainya, ini merupakan satu cabaran. Bermakna institusi istana ini perlu berkembang sesuai dengan perkembangan rakyat. Maksudnya di dalam konteks ini rakyat akan menumpahkan kasih kepada raja-raja berdasarkan kepada penghormatan dan juga keyakinan terhadap pribadi raja itu sendiri, bukan sekadar semata-mata kerana apa yang tertulis, tetapi berdasarkan realiti. Ini satu aspek yang kita tak boleh nafikan dalam realiti sekarang ini. Dan saya kira dalam konteks ini penting untuk raja-raja dan juga sultan-sultan dekat dengan rakyat. Maknanya dekat di hati rakyat dan juga selalu turun kepada rakyat, bukan untuk menyaingi orang politik, bukan sebab
tidak ada keperluan pun menyaingi sebab kedudukan raja itu sudah tinggi. Tetapi supaya rakyat itu merasai kasih pada raja, dan sebenarnya kasih pada raja ini lebih mudah kerana dia tidak ada elemen ideologi. Dan sebenarnya dan juga kedudukan raja itu sendiri berdasarkan kepada penghormatan. Kalau kita perhatikan siang tadi majlis pertabalan Sultan Pahang, saya kira satu upacara yang sangat indah. Yang mana rakyat memerhatikan dan rakyat merasa ini satu proses yang cukup cantik. Sebenarnya di dalam negara memanglah dari satu sudut mungkin ada melihat bahawa terdapat elemen maknanya tradisi yang umpamanya kadang-kadang di zaman moden ni orang serba nak cepat kan. Tetapi elemen tradisi dan juga elemen upacara ini sebenarnya mempunyai peranan tersendiri di dalam membentuk tamadun sesebuah negara. Menggambarkan bahawa negara itu mempunyai tamadun yang luhur di dalam negeri itu. Dan dari sudut aspek ini saya kira peranan raja-raja dan juga pemimpin sebagai pemimpin itu sangat penting untuk mendekati rakyat. Itu satu perkara yang sangat asas. Dr. Syam, yang di-Pertuan Agong dan Raja Melayu, perpaduan dan keterbukaan dalam era internet ini. Jadi ini satu realiti baru. Kalau Dr. Fatih tadi menyebutkan bahawa institusi raja juga harus menyesuaikan. Jadi bagaimana kita memahami dan menafsirkan penyesuaian itu dalam keadaan bahawa institusi raja itu baku dalam konteks keberadaannya. Itu akademik juga tu. Kita nak turunkan balik tu. Ini saya memerhati institusi beraja ni sebenarnya satu institusi yang dinamik. Memang dinamiknya dari dulu. Kalau dulu dikenali lah orang putih kata kita mengamalkan raja mutlak. Dan pengorbanan yang paling besar institusi raja ni buat ialah menjadi raja berperlembagaan. Dan berkongsi negeri-negeri baginda tu dan sebuah negara persekutuan. Jadi menunjukkan dinamiknya sistem beraja ini, dan raja-raja itu menerima kenyataan bahawa baginda bukan lagi raja mutlak. Baginda sudah menjadi raja berperlembagaan. Jadi dalam kita berdemokrasi, elemen-elemen yang di atas politik itu, yang saya setuju dengan Dr. Fatih, menjadi pengimbang kepada pemusatan kuasa. Jadi di sini kita lihat dimensi yang perlu berubah dari segi institusi beraja ini pada saya ialah dari segi individu raja itu sendiri, kebijaksanaan baginda menangani permasalahan negara, sama ada dari segi perpaduan, dari segi keselamatan, dari segi kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi. Jadi individu batang tubuh raja itu sendiri diharapkan oleh rakyat jelata sebagai satu model, boleh menjadi idola kepada rakyat. Jadi ini satu cabaran. Dalam dunia tanpa sempadan, dalam maklumat di hujung jari, ini yang kita perlu tegaskan kepada institusi beraja supaya ianya sentiasa kekal relevan. Dan kita tahu institusi beraja yang saya sebutkan tadi ialah institusi yang dinamik. Dan tanpa melupakan peranan-peranan baginda. Sebab peranan baginda itu begitu luhur. Dia bukan peranan yang boleh dimainkan, yang boleh ringan-ringankan peranan itu. Sebagai ketua utama negara, sebagai kalau ikut perlembagaan lagi sebagai orang yang memiliki kuasa eksekutif. Dan kita tengok sampul-sampul surat urusan Seri Paduka Baginda. Ini menunjukkan keluhuran institusi tersebut. Maka sebaiknya lah individu-individu sultan-sultan itu menjadi idola kepada rakyat jelata secara umumnya. Dan bukan secara dekat, tapi dari segi kepribadian yang tinggi, contoh-contoh dan teladan ini ada dalam sejarah kita. Ada dalam sejarah kita. Kalau orang Terengganu, Dr. Fatih orang Terengganu, kata Sultan Zainal Abidin ketiga contohnya, itu adalah idola rakyat. Jadi rakyat kalau sekarang melihat kepada sultan tu bukan setakat melihat sistem feudal, tetapi melihat kebijaksanaan dalam institusi itu. Saya fikir itulah harapan kita sebagai rakyat jelata. Mahukan institusi ini sentiasa kekal, dan kita berjanji akan mempertahankan institusi ini, dan kita mengharapkan institusi ini kekal menjadi puncak kepada rujukan, bukan saja puncak kepada pentadbiran, puncak kepada rujukan kita dalam keadaan-keadaan
sukar atau senang. Ya. Apabila kita menggunakan frasa seperti kekal menjadi puncak, ia memberikan satu gambaran yang tersendiri kepada khalayak penonton kita. Kerana ada kebimbangan mengatakan bahawa tanpa institusi raja ni hilanglah keistimewaan, hilanglah hak. Sedangkan sepaham saya, dan betulkan saya kalau saya salah, Dr. Fatih, ya, untuk meniadakan apa yang telah ada dalam perlembagaan, khususnya dalam konteks kedudukan istimewa Raja Melayu itu, hanya akan berlaku kalau secara sebulat suara raja-raja bersedia untuk meleraikannya. Jadi ini hampir-hampir saja macam mustahil berlaku lah sebenarnya. Jadi sementara ianya dipolitikkan sehingga kadang-kala di luar daripada kewajaran untuk tujuan memenangi undi, tetapi ia juga tidak dijernihkan realitinya bahawa hampir-hampir saja hak istimewa itu tidak akan terbubar kalau berdasarkan kepada perlembagaan. Itu sebenarnya perlukan 1 jam. Tapi nanti kebijaksanaan kedua-dua panel lah nak mengulas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita berjeda untuk kesekian kalinya dan kembali selepas ini melihat dan meneroka persoalan soal sebulat suara ini tadi, ya. Jadi jangan ke mana-mana. Johor, Pahang, Kedah, Terengganu, Selangor, apa lagi ya? Melaka tak ada. Raja Perlis, Perak, Negeri Sultan, semua pun ada. Selangor, Perak, Pahang. Negeri yang ada Sultan, Johor, Selangor, Perak, Kedah, Pulau Penang, semua negeri ada lah. Okey, bicara inspirasi di minit-minit terakhir ini saya gantung satu realiti. Soal kebimbangan umum saya berikan kepada Dr. Fatih. Kalau nanti akan hilang hak istimewa yang telah diperuntukkan dalam perlembagaan itu. Cuma yang tidak disambung di hujung itu adalah realitinya ia akan hanya terbubar, terlerai kalau sebulat suara Raja-Raja Melayu ini bersetuju untuk dileraikan. Jadi ini satu perspektif yang lain juga ni, walaupun Dr. Syamrawi ada perspektifnya, nanti kita akan teroka. Dr. Fatih dulu. Ya, menarik juga persoalan tu. Saya kira ni walaupun persoalan tu agak kita kata jauh ke hadapan, tapi kita perlu melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku. Dan saya kira sejarah itu mengajar kita, kalau dari sudut sejarah, kekuatan kita sebenarnya di tanah Melayu ini, institusi beraja itu berasaskan kepada agama, kekuatan. Kalau kita perhatikan raja yang kuat beragama, maka raja itu disayangi oleh rakyat. Raja itu mempunyai prestasi ataupun perkhidmatan yang cukup baik. Saya kira ini satu elemen yang sangat penting dan dia perlu bermula dari sudut pendidikan di istana dan sebagainya. Satu proses yang sangat penting untuk kita melihat masa depan institusi beraja ini sebagai satu institusi yang dapat diperkukuhkan. Dan kadang-kadang timbul persoalan bila melihat betul kritikan-kritikan muncul di dalam internet dan sebagainya. Kita membaca kritikan itu. Bahkan ada yang menulis untuk menghapuskan sistem beraja. Itu bukan satu perkara yang kita katakan dah jadi terbuka sekarang ini. Dia berpunca daripada mungkin perasaan melihat rasa tidak puas hati kepada individu dibawa kepada satu sistem. Sebenarnya semua sistem politik, baik demokrasi, republik, sistem beraja mempunyai ada kelemahan. Dan kelemahan itu bergantung pada orang yang berada di dalam sistem itu. Kalau berlaku kelemahan di dalam demokrasi, kita tak hapuskan demokrasi. Tetapi kita memperbaiki orang yang mengisi demokrasi itu. Sama juga dalam sistem beraja ini. Orang yang mengisi elemen di dalam istana itu sangat mempengaruhi kejayaan dan juga masa depan institusi beraja ini. Dan saya kira ini satu perkara yang perlu diberi perhatian. Ya, Dr. Syam. Soalan yang sama. Soalan yang sama. Ya, saya percaya kalau dan saya tidak boleh tidak bersetujulah dengan Dr. Fatih. Saya percaya walaupun apa yang kata bilangannya ramai ya, tapi masih institusi itu perlu dijaga dengan baik.
keruntuhan institusi beraja di seluruh dunia. Dahulu kita ada 140 lebih institusi beraja dunia, yang tinggal sekarang hanya 40 lebih saja. 42 Jadi gitu. 42 hingga 45. Dan 9 ada di sini. Ya, 9 dan 10 tahta ada di sini, 9 orang raja ada di sini. Yang ini menunjukkan institusi beraja itu boleh jadi rapuh kalau tidak dijaga dengan baik. Walaupun ramai sekalipun, ini bukan suatu yang kita boleh mengambilnya secara mudah. Jadi ini penambahbaikan kepada kewibawaan dan kebijaksanaan institusi beraja itu perlu kita lakukan. Pada masa yang sama, pendidikan kepada kefahaman rakyat itu sendiri tentang kepentingan institusi beraja, supaya rakyat juga boleh menjadi satu mekanisme untuk melihat bagaimana bergeraknya institusi beraja tersebut. Jadi kedua-duanya hendaklah saling bergerak antara satu sama lain, and it takes two to tango. Seperti yang Dr. sebutkan tadi, di luar ruang udara, daulatnya raja itu adalah datang Kerana dari rakyatnya. rakyatnya. Itu perlu penjelasan tu supaya rakyat nampak fungsi mereka dalam sistem kerajaan yang ada di Malaysia. Kita kena lihat pada sejarah negara kita bagaimana institusi beraja itu diselamatkan oleh rakyat contohnya. Berlaku dalam sejarah negara kita apabila berlakunya Melayan Union, yang kita tahu perpaduan rakyat itu telah mengembalikan kuasa institusi beraja. Dan ini sejarah yang kita perlu faham dengan hati dan serapkan dalam sanubari kita bahawa semua benda boleh berlaku. It's nothing impossible kalau kita tak jaga institusi itu dengan baik. Sama ada institusi beraja dan rakyat itu sendiri menjaga institusi beraja. Ya. Dr. Fatih melihat kepada sentimen generasi muda, sebab dia paling muda di antara kita bertiga pada malam ini. Mengukur sedikit tentang sentimen semasa generasi muda dengan cabaran-cabaran yang ada. Generasi muda perlu belajar sejarah. Walaupun kita terdedah dengan perkembangan di dalam negara lain, bagaimana pergerakan politik dan sebagainya, tetapi tradisi negara kita mempunyai keistimewaan tersendiri, keunikan tersendiri. Dan saya kira keunikan ini mempunyai ruang yang sangat luas untuk kita kuatkan sebagai satu elemen yang mewujudkan Malaysia ni jauh maju ke hadapan. Saya kira itu perlu dilihat oleh generasi muda sekarang. Kalau ada satu sisi atau sudut yang perlu kita polemikkan, apa yang penting dalam konteks hari ini, Doktor? Dalam konteks hari ini, kita juga menyahut seruan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita belajar dari sejarah. Satu. Yang keduanya, pendidikan kenegaraan. Ayuh kita sama-sama angkat pendidikan kenegaraan ini. Ada orang menyatakan patriotisme itu datang secara tiba-tiba apabila dia sayang negara kita. Tapi perkara yang kita perlu terapkan dalam rakyat dan kita teruskan bicaranya ialah bagaimana kita boleh membentuk dan bersetuju kepada identiti negara kita atau ciri-ciri. Tadi kita mendengar tentang rukun negara, ya. Dan ini antara perkara yang kita terus bicarakan. Sebab rukun negara berusia dah lebih 50 tahun. Jadi kita kena terus berbicara tentang ini. Dan saya nak sebut juga, tak boleh kalau saya tak sebut. Ada masa lagi, 30 saat. Rukun negara tu kita jangan ambil prinsipnya saja. Kita baca yang 5 atas matlamat negara. Dan kita tinggal itu clue tu di situ supaya rakyat mencari, para penonton mencari apakah 5 matlamat negara. Bukan hanya 5 prinsip rukun negara. Ya. Apabila doktor menyebutkan tadi soal patriotisme, kalaulah saya diberi ruang, saya nak mempolemikkan apakah benar kita tidak patriotik dalam konteks secara umumnya. Kerana ada kalanya polemik yang memanas itu adalah kerana sifat patriotisme yang tidak terpandu. Maka dia terlalu luas. Itu cerita lain lah, 1 jam lain, tolong datang semula. Jadi di hujung-hujung bicara inspirasi ini, Dr. Lim Sweetin, segak berbaju merahnya akan mendeklamasikan puisi di hari pertabalan ini bersempena dengan pemasyuran Sultan Pahang pada hari ini. Jadi kita ikuti nukilan puisi. Di hari pertabalan seseri ini, indah gemilang tuanku tiadalah terperi. Di sisi tuanku Baginda Permaisuri, bahagia jelata tiada terhingga, seratalah pelosok desa dan negeri. Istiadat bergemerlapan laksana indara loka,
Tuanku di singgah sana intan bertatah, berlimpahanlah gemilang dalam pemerintahan dirgahayu Tuanku mengukir keagungan. Negeri ini Tuanku, tanah sanjungan kasih berpayung, warisan temurun tatahan pesona jelata menjunjung. Berbilang rakyat, damai merata indah sentosa, negeriku tumpahan rahmat, tanahku tumpahan setia, rajaku bertakhta. Tuanku, lembaran sejarah 15 Januari bertintakan emas. Tonggak negeri sempurnalah dimasyhurkan, gemuruhnya semboyan, merdunya nafiri, megahnya panji-panji. Ampun Tuanku, sekalian patik-patik merafaklah sembah ke bawah duli. Daulat Tuanku, daulat Tuanku, daulat Tuanku.